Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada semua pendengar kisah seram Malaysia, untuk kisah seram Malaysia yang kedua ni, saya nak ceritakan tentang sebuah kisah gelendan lori ya. Untuk permulaan, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mari kita mulakan. Baiklah, kali ini saya nak cerita lagi sebuah pengalaman seram yang membuatkan segala bulu saya bermang habis. Kecut kepala saya ketika itu. Pengalaman ini tetap segar terpahat di ingatan sampai bila-bila. Pakcik saya merupakan seorang pemandu lori trailer yang membawa muatan kayu balak di kawasan Peneroka Balak. Pada satu hari, dia tu ajak saya jadi kelindan lorinya. Ini kisah masa saya kecil-kecil, kira jadi peneman sajalah. Ketika itu saya baru saja berusia 11 tahun. Bolehlah nak tolong dia, tapi bukan angkat kayu balak. Gila kau, nak angkat gedabak berat. Jadi saya membantu apa yang disuruh, seperti pacak besi, penghadang ke, tarik lantai ke, begitulah. Korang tahulah kan, balak-balak tu semua berada di dalam hutan. Jadi inilah pengalaman pertama saya naik lori bersama pakcik. Sebenarnya saya dah lupa apa nama kawasan tu, tapi memang di situ dikelilingi hutan yang sangat tebal. Kayu balak tu semuanya dibawa hantar ke sawmill. Sawmill tu tempat kayu balak lah kot. Begitulah, kiranya lori pakcik saya tiba di kawasan itu adalah pada siang hari. Waktu berangkut siap tunggu giliran apa semua tu sehinggalah membawa ke malam. Begitulah rupanya rutin mereka. Barulah saya tahu. Yalah, first time tolong pakcik. Perjalanan tu terasa sangat jauh. Bila lori sudah membawa muatan berat, maka ia tak boleh dipandu laju. Paling laju pun 70 km sejam je lah. Mestilah berhati-hati. Tambah pula jalan yang dilalui tidak berturap. Laluannya pula rendah ladang kelapa sawit. Setelah tiba di satu kawasan, saya rasa nak terkencing pula. Sudah tak tahan sangat. Saya pun beritahu pakcik saya yang nak kencing, tapi dia suruh saya tahan dulu. Dia tak bagi kencing. Jangan kencing dulu, jangan kencing dulu. Katanya buat apa nak berhenti di tengah-tengah hutan tu. Sambungnya lagi, depan tu sikit je saya boleh turun kencing. Nak tak nak saya tahan jugalah. Aduhai, terpaksalah menahan kencing. Selepas tiba di kawasan yang gelap, pakcik saya pun memberhentikan lorinya berdekatan simpang hendak menuju keluar ke jalan raya. Namun di situ tiba-tiba sahaja saya rasa seram sejuk sekali. Maklumlah, keadaannya gelap yang hanya dipantulkan oleh balam-balam lampu depan lori sahaja. Dalam kepala otak saya ketika itu, kenapalah saya setuju ikut pakcik saya ni. Tapi itulah tu, demi upah maka saya sanggup, padahal saya tak terfikir pun akan berhadapan dengan perasaan ni semua. Sebaik saja saya turun, saya dah mula rasa aura-aura seram. Tiba-tiba seluruh tubuh saya meremang. Saya cuba kawal perasaan. Saya pun buang air kecil tengah-tengah kencing. Semakin seriau saya rasa. Pada saya rasa seperti mengecik rasanya. Kembang kecut pada kan. Kemudian kepala ni rasa nak mendongak, dan sebaik sahaja saya tengok atas, tiba-tiba saya nampak ada bayangan lembaga besar hitam atas kayu balak tu. Mata merah menyala merenung ke arah saya. Allahu Akbar dalam hati saya. Kencing saya jadi tak lawas, terketar-ketar lutut saya jadinya. Cepat-cepat saya panjat naik masuk dalam lori. Halus sehalus-halusnya kepala saya. Ketika aku tengah kelang kabut dalam dan ketakutan, pakcik siap bertanya, dah beres ke? Mana ada beres, aku nampak hantu. Sepatutnya dia temankan aku. Ni tak, tunggu dalam lori je. Lidah saya automatik terkunci, tidak cakap apa-apa. Saya terbungkam dan tidak memberitahu kepada pakcik tentang apa yang saya lihat. Sepanjang perjalanan, perasaan saya langsung tidak tenteram. Gara-gara terbayangkan benda tu seolah-olah sedang memerhati.
Itulah pertama dan terakhir saya ikut pakcik saya tu. Lepas insiden tersebut, pakcik saya pernah mengajak saya lagi. Saya ikut dia, tapi saya menolak ajakan tu. Serius, saya serik. Sekarang semua tu dah berlalu, hanya tinggal kenangan. Tapi saya macam fobia bila nampak lori trailer. Mesti jadi teringat akan lembaga hitam tu. Aduh, macam hantu raya pun ada. Aduh, trauma rasanya. Itulah pasal. Okay, jadi cerita ni cerita pasal budak ni dia trauma lah. Dia tolong ikut pakcik dia semata-mata gunakan nak dapatkan upah. Kan dah mendapat. Itulah upah dia. Untuk cerita yang kedua pula, yang ini tajuk dia adalah penunggu tiang elektrik. Okey, kita teruskan dengan cerita yang kedua tanpa kita panjang-panjang cerita lah. Apa yang dilihat belum tentu nyata. Ketika sedang berkaya, saya pun melihat jam sudah pukul 11.15 malam. Tiba-tiba perut pula terasa lapar. Teringin nak makan burger pula. Saya harap gerai burger di depan jalan sana taklah tutup lagi. Harap-haraplah. Saat ini anak-anak dan isteri saya sudah bertidur. Jadi saya mencapai kunci motor yang disangkut itu untuk keluar pergi membeli burger. Kemudian bila dah dapat apa yang saya nak, saya pun patah balik semula. Laluan di simpang masuk ke lorong rumah saya ni agak gelap sikit. Tapi sampai depan rumah ni dah ada lampu jalan kerana baru-baru ni pihak TNB telah memasang tiang lampu berkenaan. Jadi teranglah jadinya kalau nak dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba saya terkejut setelah saya ternampak ada seorang budak sedang mencangkung di situ, bawah tiang lampu itu. Ia membelakangi saya. Sosok tubuh dari belakang seakan-akan anak saya yang berumur 6 tahun. Pada awalnya saya berfikir ketika itu mungkin anak saya. Adakah dia sleepwalking? Mengigau. Saya sudah fikir macam-macam sebab tengok budak itu mengenakan pakaian yang sama dengan anak saya. Saya pun menegurnya dengan memanggil nama anak saya, tetapi tidak berjawab. Seterusnya, saya pun pergi parking motor kat rumah sambil memanggil lagi, namun hasilnya tetap sama. Kemudian saya melangkah mendekatinya. Tidak semena-mena, langkah ini terhenti sebaik sahaja telinga terdengar ada sesuatu berlari di dalam semak. Seriau, tiba-tiba rasa bulu roma. Lepas tu terdengar pula bunyi benda berlari di belakang saya. Saya pun terus menoleh laju. Saya ternampak seekor babi yang begitu besar sedang berlari dengan begitu laju, pergi menjauh dari jalan itu. Saya punya terkejut sampai meremang bulu roma. Ingat apalah tadi. Masa saya menoleh semula ke arah budak tersebut, kelibat itu dah hilang. Melia mata mencari, tapi tak ada. Tak tahulah mana pergi budak tu kan. Saya pun apa lagi, jadi mengelabah dan terus masuk rumah. Badan saya sampai berkeringat. Peluh sejuk ni babe. Liang-liang roma pun dah mula berpeluh. Saya rasa ada sesuatu yang tak beres ni. Untuk memastikan anak-anak saya okey ke tak, saya pun tengok mereka. Mereka sedang nyenyak tidur. Alhamdulillah. Manakala saya dihantui oleh kelibat yang entah datang dari mana. Dan ini pula bahagian seterusnya. Pada hari berikutnya, satu malam lebih kurang jam 11 malam begitu, saya makan burger. Di tempat yang sama saya nampak budak misteri itu. Budak yang gaib tiba-tiba saat ada sesuatu yang melintas di belakang. Yang semalam-semalam tu lah kan. Bukan saya nak bagi dia jealous yang saya ada burger. Bukan nak tunjuk berani, tapi sebab dia menakut-nakutkan saya pada malam tu. Mana taknya hilang begitu saja. Memanglah goyang kan.
Cuma itulah, tak adalah pula terasa aura seram tu. Macam biasa saja, sesekali ada motosikal lalu di jalan ini. Kawasan rumah saya ni sebelum ini gelap. Seperti yang saya katakan sebelum ini, laluan ini baru sahaja ada lampu jalan. Itu pun tak sepenuhnya. Maksudnya ada kawasan yang masih gelap dan ada kawasan yang dah ada lampu lah. Kemudian keadaan kembali sunyi, namun saya setia ditemani bunyi unggas dan cekerik yang sentiasa berlagu di sepanjang malam. Itulah muzik alam ciptaan Tuhan. Mulut saya pula terus mengunyah burger yang sedap. Maklumlah perut tengah lapar. Tiba-tiba macam hari itu, kedengaran sesuatu dalam semak. Ya, persis seperti itu di hadapan rumah saya. Saya ni ada sungai, jadinya kadang-kadang terdengar juga bunyi air berkocak. Saya dah boleh cuak, risau kaki pendek itu saja. Maksud saya babi, kerana ini kawasan rumah saya ni memang banyak babi. Tidak lama selepas itu bunyi itu pun sepi. Sisa-sisa burger tadi di tangan saya habiskan. Mata saya meliar memerhatikan keadaan sekeliling. Rasanya saya tak nampak apa-apa pun. Bahkan budak yang saya jumpa sebelum ini pun tak kelihatan. Dia tak memunculkan diri. Saya turut malas nak teruskan aktiviti yang sia-sia. Konon nak mencarinya. Buat apa kan? Kalau datang betul-betul, saya pula yang cabut lari. Saya bukan seorang paranormal. Jadi tanpa membuang-buang waktu, saya pun nak masuk ke dalam rumah. Dan sewaktu pintu dibuka, alangkah terperanjatnya saya. Anak saya tercegat di depan pintu, betul-betul depan muka saya. Lalu dia tanpa muka terkejut terus ajak saya temankan dia ke tandas. Anak saya ni pun sekian hal, dah nak besar pun takut lagi, masih nak berteman lagi. Desis saya lah dalam hati. Padahal baru umur 6 tahun, biasalah tu saya melepaskan keluhan. Tak apalah, saya pun pergi temankan saya punya anak tu. Ketika anak saya masuk ke tandas, tiba-tiba saja halua telinga ini menangkap panggilan telefon saya berbunyi. Maka saya pun segera pergi ke bilik untuk melihat siapakah yang menelefon saya. Tapi rupa-rupanya tak ada sesiapa pun yang menghubungi saya pada masa itu. Gara-gara ingin menjawab panggilan tersebut, saya terlupa yang saya tertinggal anak saya di tandas seorang-seorang. Risau nanti dia menangis ketakutannya melihat saya yang tidak ada di situ. Lalu saya jadi bingung dan terkejut kerana mata ini menoleh pada sekujur tubuh yang sedang berbaring lena. Saya nampak anak saya sebenarnya sedang nyenyak tidur. Ya Allah, masa tu jugalah bulu roma saya merinding. Sama ada betul ke tidak adalah sama banyak, 50-50. Saya berfikir anak saya itu penakut. Rupanya saya telah ditakuti dan disakat sedemikian rupa. Tanpa banyak fikir, saya beranikan diri pergi ke tandas. Nak juga pergi tengok benda yang saya temankan tadi tu. Perlahan-lahan saya melangkah. Meskipun saya rasa seram sejuk dan teruk merinding. Yalah, bukan apa, saya pun manusia biasa yang punya perasaan cuak tatkala berhadapan dengan situasi seperti itu. Jantung pun berdetak kencang sahaja. Ia berlaku tanpa saya duga. Sama sekali saya dengar jelas air pipe ni mengalir. Setibanya dekat pintu tandas yang suis lampunya tidak ditutup itu, saya pun menjengkulkan kepala saya untuk mengintai. Saya ingin melihat apa yang ada di situ. Saya terus melihat pada pipe. Ternyata pipe memang tidak ditutup dan kelibat itu juga tiada. Telah ada sesuatu yang telah buka pipe itu. Kelibat budak itu tiada. Dan yang paling malang buat saya adalah dia telah menyerupai anak saya. Sungguh mendebarkan saya.
Jadi macam mana korang rasa cerita ni? Ini cerita yang kedua untuk malam inilah. Jadi saya teruskan dengan cerita yang ketiga. Jadi kita untuk malam ni kita ada 3 cerita lah ya. Sambungan untuk cerita yang seterusnya. Okay, kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Yang ini tajuk dia Puaka Tapak Pembinaan. Saya ingin kongsikan dengan anda satu lagi pengalaman seram saya sewaktu saya bekerja di Bukit Beruntung dahulu, di sebuah tapak pembinaan. Saya kena menginap di situ bersama rakan-rakan sekerja saya, jadi tidak perlu berulang-alik dari Gombak. Sesekali mereka bersahut-sahutan, bak kata orang, kalau bunyi menyahut panjang di tengah-tengah malam, maka mereka sebenarnya ada nampak sesuatu. Maksudnya tinggal di kongsi. Kongsi itu tempat yang macam orang Indonesia tinggal lah tu. Kerja saya ketika itu memasang tingkap dan aluminium. Kira kerja sebagai buruh. Saya merupakan seorang yang boleh dikatakan mudah mesra dan bergaul dengan warga Indonesia kerana mereka juga begitu. Seperti kebiasaan, apabila waktu malam, saya akan pergi duduk-duduk lepak di kantin sambil menonton televisyen. Setelah mengantuk, barulah saya pergi naik tidur. Suasana di kawasan itu bukannya tenang menderang pun. Di situ hanya diterangi cahaya mentol Kalimantan dan mentol Bija yang malam. Bila sebut malam, sekitar kawasan itu sunyi, ditambah pula banyak anjing yang berkeliaran. Naik risau saya jadinya. Kemudian saya abaikan, lantas bersiap sedia untuk tidur. Kawan sekerja saya, Nursi, dah lama lena dia letih, tak ikut saya menonton. Pada lewat tengah malam, kalau tak siap saya, rasanya mungkin pukul 2 pagi begitu, saya rasa nak kencing. Ini yang buatkan saya rasa tak seronok sangat-sangat. Tengah-tengah malam macam ni boleh pula nak kencing. Saya ni bukan pemberani sangat pun, tapi buat saja macam berani. Terus bangun dan turun ke bawah sambil bawa botol air. Saya malaslah nak pergi jauh-jauh. Orang lelaki kan, selit celah-celah mana saja sudahlah. Tengah gawat ni saya pun basuh. Waktu itu saya nak naik semula tu, saya rasa muka saya ni ditiup angin begitu. Saya pun buat tak tahu, walaupun bulu tengkuk dah beri tanda. Dah mengemang bulu tengkuk ni. Saya pun kembali baring. Tempat tidur saya agak jarak dengan Nusi. Dia rapat ke dinding sana supaya, dan saya pula di sebelah sini. Waktu saya tengah pusing berpaling ke arah Nursi, alangkah terkejutnya saya. Betul-betul di hadapan mata saya sehingga terbeliak jadinya. Saya tak sangka. Saya nak jerit pun tak boleh. Terketar-ketar lutut saya. Seluruh tubuh macam keras kejung, kaku, terpaku. Ya Allah, apa benda tu? Dalam sama-sama lidahnya terjelir panjang sampai ke muka Nursi. Tanduknya pula melengkung ke hadapan. Matanya merah menatap Nursi. Ekornya panjang, manakala kaki dan tangannya seperti biawak. Kepala makhluk itu seperti mawas, tetapi berbadan seperti biawak. Taringnya nampak jelas sangat saat ia perlahan-lahan berpaling muka ke arah saya. Matanya yang merah itu merenung saya ketika seperti nak terkencing kedua kalinya. Saya cuba kawal perasaan saya, namun saya kumpul kekuatan tarik kain pelikat. Saya tutup wajah saya menggigil ketakutan. Lantas saya baca ayat suci yang terlintas dalam kepala saya agar tidak diganggu. Sungguh detik mencemaskan bagi saya. Betis saya rasa halus sangat. Kepala saya pun kecut habis. Adrenalin laju. Nafas saya turun naik. Jantung degup kencang menahan debaran. Saya cuba abaikan sehinggalah saya akhirnya terlelap. Esoknya saya tanya Nursi ketika dia tidur, ada apa-apa yang berlaku tak?
Lalu dia pun beritahu saya bahawa ada sesuatu yang telah menidihnya sehingga dia tidak dapat bergerak dan bernafas. Sambungnya lagi, dia melihat ada makhluk bertanduk menerkam dan menidihnya. Dia tidak dapat bergerak dan bersuara. Seterusnya, kata dia, berulang-ulang kali dia membaca ayatul kursi dan sambil seadaya upaya menemukan kedua-dua ibu jari kaki kanan dan kirinya agar bersentuhan. Tidak lama, makhluk itu lenyap dan badannya kembali dapat bergerak. Itulah yang dia beritahu saya. Jadi macam mana korang rasa dengan cerita yang ketiga dan cerita yang terakhir untuk kali ini? Saya harap cerita ini seronoklah. Bolehlah korang orang kata enjoy dengan cerita ni. Dan pada korang semua saya minta sangat-sangat kalau boleh tinggalkan komen-komen positif. Komen-komen bukan komen yang baik, maksud saya komen yang membina agar saya boleh buat satu lagi video ataupun saya boleh produce more video that ada kualiti lah, jadi korang dengar pun tak boring, jadi seronok lah. InsyaAllah nanti apa-apa saya akan update lagi, InsyaAllah. Terima kasih pada yang sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.